Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Mac bersama saya, Wan Kamarudin Wan Ibrahim, dan berikut tajuk utama malam ini. Peniaga sanggup sembunyi lauk dalam tandas, elak kegiatan terbongkar. Juga insiden LRT bertembung, 8 individu tuntut ganti rugi lebih RM800,000. Sanggup menyembunyikan lauk di dalam tandas bagi melindungi kegiatan menjual makanan kepada individu tidak berpuasa, dan itu tindakan dilakukan peniaga di Tangok Bacok ketika diserbu pejabat agama jajahan Bacok dan Majlis Daerah Bacok semalam. Dan dalam operasi sekitar jam 10 pagi hingga 12 tengah hari itu, pihak berkuasa turut merampas lebih 20 bungkus nasi berlauk ayam bersama teh ais. Pegawai Agama Jajahan Bacok Suratemi Mat Yusof ketika dihubungi hari ini berkata, operasi itu dilakukan hasil pemantauan pihaknya dan aduan awam yang mendapati pemilik rumah menjual makanan dan minuman kepada individu tidak berpuasa. Hasil operasi menemukan bungkusan nasi yang disorok dalam mesin basuh bersama ayam yang sudah digoreng serta diperap di dalam tandas. Turut ditemui minuman yang siap dibungkus yang disembunyikan dalam bilik tidur. Hasil soal siasat pemilik rumah, seorang wanita berusia 40-an mengaku membungkus nasi itu sebelum pembeli yang tidak berpuasa menghubunginya untuk mengambil makanan itu. Suratemi berkata, wanita berkenaan turut diberi amaran serta akan dipanggil untuk diberi kaunseling supaya tidak menjual makanan kepada individu tidak berpuasa. Dalam operasi itu tiada tangkapan dibuat, berikutan mereka sempat melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa. 8 individu menuntut lebih RM860,000 sebagai ganti rugi khas daripada Rapid Rail Sdn Bhd dan Prasarana Malaysia Berhad kerana gagal serta cuai dalam memastikan keselamatan mereka sebagai penumpang transit aliran ringan LRT hingga menyebabkan kecederaan 2 tahun lalu. Dan mengikut pernyataan tuntutan difailkan mangsa berkenaan selaku plaintiff menerusi tetuan VIN Partnership, mereka mengesahkan cedera ketika 2 tren berlanggar antara stesen LRT Kampung Baru dan KLCC 24 Mei 2021. Plaintiff berkata, 2 defendant berkenaan gagal memastikan LRT yang digunakan mangsa beroperasi selamat bergerak ke hadapan dan tiada sebarang halangan oleh tren lain. Kegagalan Rapid Rail dan Prasarana melaksanakan prosedur operasi standard SOP menyumbang kepada pelanggaran tren terbabit. Defendant juga menurut plaintiff gagal untuk mengambil kira kesusahan dan kecederaan yang dihadapi oleh penumpang yang cedera dalam kemalangan atau diperkecilkan keadaan sebenar hingga menyebabkan kesusahan, kemarahan dan penghinaan kepada plaintiff. Dalam kemalangan pada jam 8.45 malam itu, seramai 47 penumpang parah manakala 166 lagi cedera apabila sebuah tren yang membawa penumpang dan sebuah tren rosak yang sedang dipandu uji bertembung. Plaintiff terbabit menuntut ganti rugi am dan faedah di atasnya pada kadar 5% setahun dari tarikh pemfailan writ sehingga ke tarikh penghakiman serta ganti rugi khas dan faedah di atasnya pada kadar sama dari tarikh kemalangan hingga ke tarikh penghakiman. Berdasarkan semakan sistem mahkamah, pengurusan kes itu akan didengar di hadapan Timbalan Pendaftar Muhammad Hafizul Awang pada 11 April depan. Seramai 476 banduan hukuman mati yang belum selesai proses rayuan di peringkat mahkamah akan tertakluk kepada rang undang-undang RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 yang akan berkuat kuasa kelak. Jika RUU itu lulus di Dewan Rakyat, kesemua banduan yang terlibat akan berpeluang mendapat peluang kedua. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, perkara itu merupakan salah satu daripada 6 dasar yang terkandung dalam RUU berkenaan. Tambah Datuk Seri Azalina, pemansuhan hukuman mati mandatori ini bertujuan menghargai dan menghormati nyawa setiap individu, pada masa sama memastikan keadilan dan kesaksamaan bagi semua pihak, termasuk mangsa-mangsa pembunuhan, kes-kes yang melibatkan pengedaran dadah serta keluarga mangsa-mangsa.
Turut terkandung dalam 6 dasar itu ialah polisi penghukuman untuk 11 kesalahan yang terbabit dalam pindaan RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 yang dibentangkan bagi bacaan kali pertama di Dewan Rakyat hari ini. RUU itu dijangka akan dibentang bagi bacaan kali kedua pada April ini. RUU berkenaan membabitkan 6 dasar untuk meminda kanun keseksaan kurungan Akta 574, Akta Senjata Api kurungan penalti lebih berat 1971 kurungan Akta 37, Akta Senjata 1960 kurungan Akta 206, Akta Penculikan 1961 kurungan Akta 365, Akta Dadah Berbahaya 1952 kurungan Akta 234, Akta Perdagangan Strategik 2010 kurungan Akta 708, Kanun Acara Jenayah. Selain itu, terma pemenjaraan sepanjang hayat juga akan digugurkan daripada semua akta berkaitan. Sebanyak 38 lokasi menawarkan Bazar Ramadan Rahmah di seluruh negara dengan jualan harga makanan RM5 dan ke bawah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, gelaran Bazar Ramadan Rahmah itu diberikan apabila 30% daripada gerai dalam bazar berkenaan menyediakan menu rahmah untuk pelanggan. Kemudian kita ada lebih kurang 38 lokasi Bazar Ramadan Rahmah yang kita telah setakat hari yang kelima ini kita berjaya adakan di seluruh negara dengan harga minima RM5 ke bawah. Telah hampir 2 bulan inisiatif menu rahmah ini kita pelopori dan semakin hari semakin ramai yang menyertainya dan sampailah kita kepada hari ini Bazar Ramadan Rahmah telah berjaya kita wujudkan dan nampaknya sambutan sangat menggalakkan. Beliau ditemui media selepas Majlis Pelancaran Bazar Ramadan Rahmah BRR Peringkat Kebangsaan dan sesi walkabout peniaga di Presiden 14 Putrajaya. Bazar Ramadan Rahmah adalah salah satu inisiatif kerajaan bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat dengan menyediakan pilihan hidangan untuk berbuka puasa pada harga murah dan berpatutan. Sementara itu, Datuk Seri Salahuddin memaklumkan pihaknya menerima 99 aduan berkaitan harga makanan yang dijual di Bazar Ramadan seluruh negara sejak hari pertama Ramadan sehingga hari ini. Tak banyaklah. Tak banyak yang kita terima. Ada 99 aduan. Walau macam mana pun pegawai-pegawai KPDN, pegawai kuasa sentiasa kita memantau tentang harga dan kita mengambil pendekatan memberikan nasihat, bukan denda, bukan kita akan rampas, tidak. Kita ambil pendekatan menasihati, jangan ulangi kalau ada kesilapan dan berniagalah dengan baik di sepanjang bulan Ramadan ini. Tambah beliau, harga munasabah dan maksimum bagi nasi dengan ayam serta sayur adalah RM9 sebungkus. Dan minggu lalu, tular di media sosial tentang keluhan pengguna yang membeli nasi ayam berempah pada harga RM15 sebungkus. Pendidikan tingkatan 6 dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM yang ditawarkan Kementerian Pendidikan diiktiraf antarabangsa dan tiada keperluan untuk memansuhkannya. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata kewujudan STPM juga adalah selaras dengan Akta Pendidikan 1996 dan diberi jaminan bahawa ia mesti wujud serta diteruskan. Semua Universiti Awam Malaysia mengiktiraf STPM, manakala lebih daripada 2,000 buah universiti di seluruh dunia juga mengiktiraf kelayakan STPM. Pelajar lepasan STPM berpeluang melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti Amerika Syarikat, semua negara Commonwealth serta negara Timur Tengah. Beliau berkata demikian ketika sesi menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Negara hari ini. Terdahulu pada sesi perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja, Senator Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai mencadangkan supaya kerajaan memansuhkan STPM dan menggantikannya dengan program matrikulasi.
Tambah Fadlina, pendidikan tingkatan 6 mempunyai sasaran dan matlamat tersendiri berbanding program matrikulasi dan ijazah sarjana muda perguruan Malaysia di mana ia bertujuan memberi akses seluas-luasnya pada lepasan menengah menerusi 643 pusat tingkatan 6 pelbagai mod pembelajaran di seluruh negara. 7 sekeluarga dari Kampung Serdang Baru, Bukit Tunggal, Kuala Nerus tinggal selai sepinggang selepas rumah mereka musnah dididak api dalam kejadian kira-kira 11.40 malam semalam. Dan menurut mangsa yang juga si rumah, Siti Akmal Wati Syekh Abdullah berkata, ketika kejadian mereka sekeluarga sedang tidur di bilik tingkat bawah sebelum terdengar letupan di bahagian atas rumahnya. Ketika berdepan detik cemas itu, Siti bergegas menyelamatkan ibu dan anaknya yang berusia setahun. Memang nak naik atas tu lah, nak ambil semua barang penting tu. Tapi duk fikir asap, api, lepas tu macam jatuh dah kayu-kayu tu sikit-sikit kan jatuh. Memang duk berani nak pergi tak pernah ambil anak tu je lah. Memang duk ambil dah barang lain, semua duk boleh duk dah ambil. Walaupun mengalami kerugian kira-kira RM300,000 selain persiapan menyambut Aidilfitri hangus, namun dia bersyukur kerana anak dan keluarganya selamat dalam kejadian itu. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Nerus, Azmi Omar berkata, rumah 2 tingkat separuh kekal itu hangus 100% dan punca kejadian masih dalam siasatan bomba. Balai Kuala Terengganu mengambil masa 6 minit untuk sampai di tempat lokasi dan tiada kesukaran untuk dalam operasi di mana pada waktu malam maksudnya tiada orang awan dan kenderaan pun tidak pakai, tiada di tempat kejadian. So operasi berjalan dengan lancar dan mengambil masa 20 minit untuk mengawal kebakaran. Dan kebakaran dapat dipadam sebenarnya mengambil masa 2 jam. Bomba turut berjaya menyelamatkan 3 buah rumah yang terletak hanya 15 kaki dari lokasi kebakaran. Diskaun 40% bil air bantu mangsa banjir di Johor. 5 insentif diumumkan Kerajaan Negeri Johor bagi membantu kira-kira 85,000 mangsa banjir di negeri itu. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata antara insentif yang diperkenalkan ialah bantuan barangan keperluan asas berjumlah RM2,500 dan bantuan wang ihsan dengan jumlah keseluruhan RM1,300. Pembayaran bantuan wang ihsan Kerajaan Persekutuan dan Negeri akan selesai selewat-lewatnya akhir bulan ini, kecuali untuk daerah Batu Pahat dan juga Segamat kerana angka bilangan penerimanya jauh lebih ramai daripada daerah-daerah lain. Bantuan RM1,300 ini untuk setiap ketua isi rumah akan melibatkan pentukan sebanyak RM34.2 juta. Beliau berkata demikian semasa ucapan penggulungan mesyuarat keempat penggal persidangan kedua Dewan Negeri Johor ke-15 di Iskandar Puteri, Johor. Selain bantuan wang ihsan dan BBKA, penyedia perkhidmatan air Runhill SAJ bersetuju memberi diskaun sehingga 40% untuk bil air mangsa banjir yang terjejas bagi Mac dan April. Inisiatif keempat ialah moratorium pinjaman bagi mangsa banjir sehingga 6 bulan seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 7 Mac lalu, membabitkan hampir semua bank. Manakala insentif kelima pula membabitkan pengecualian sebanyak RM250 bagi bayaran penggantian hak milik semua dokumen penting termasuk geran yang hilang atau hancur berikutan bah besar. Banjir pada akhir Februari lalu di Johor menyaksikan lebih 85,000 mangsa banjir ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS dan disifatkan yang terburuk pernah berlaku di negeri itu sejak 1986 dan 2006.
Sementara itu, 56 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Johor akan menerima peruntukan tambahan berjumlah RM60,000 bagi melaksanakan program di bulan Ramadan, sambutan Aidilfitri dan agenda Johor bersih di kawasan masing-masing. Datuk On Hafiz berkata peruntukan tambahan itu membabitkan implikasi kewangan bernilai RM3.36 juta dan akan disalurkan minggu ini. Beliau dalam pada itu berharap peruntukan tersebut dapat memberi manfaat kepada rakyat dan bangsa Johor secara keseluruhannya. Dan berhubung masalah kekurangan imam, Bilal dan Noja di kawasan kampung di Johor, Exco Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata pihaknya bekerjasama dengan Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM dan Kolej Madrasah Johor bagi melahirkan imam muda dalam kalangan graduan. Bagaimanapun, kerajaan negeri turut menggalakkan penduduk setempat untuk memohon kekosongan jawatan itu dengan syarat sudah memiliki tauliah. Kita tak hanya bergantung kepada lantikan rasmi setiap 3 tahun sekali, tapi mana-mana kawasan yang mungkin kadang-kadang imamnya meninggal dunia, Bilalnya pun mungkin sakit. Jadi takkan serta-merta kita boleh buat penambahan jam itu juga. Jadi antara kaedah awalannya ialah membenarkan penduduk tempatan untuk menjadi imam dan Bilal tertakluk kepada kursus-kursus asas dan juga ringkas yang diberikan. Terdahulu, Exco Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata Kolej Marsah menyediakan 500 imam manakala UTHM melahirkan 85 imam terlatih setiap tahun menerusi program berkaitan. Setakat ini terdapat seramai 4,463 pegawai masjid terdiri daripada imam, Bilal dan Noja di seluruh 838 masjid dan 1,942 surau di Johor. Seramai 25,146 murid darjah 1 dari 540 sekolah di seluruh Pahang akan menerima bantuan bernilai RM100 setiap seorang. Dan Menteri Besarnya, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, agihan bantuan prihatin Pahang yang bermula hari ini sehingga 7 April depan itu melibatkan peruntukan berjumlah RM2.514 juta. Ini kita Kerajaan Negeri Pahang telah memberi peruntukan RM100 seorang kepada pelajar-pelajar darjah 1 yang melibatkan 2 juta lebih. Ini adalah amalan biasa kita. Dan yang menariknya pada tahun ini bantuan prihatin Pahang yang saya sebutkan tadi 4 kluster tadi, kita tingkatkan peruntukan menjadikan semua sekali RM40 juta berbanding dengan sebelum ni, banding peningkatan sebanyak RM8 juta. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyampaikan bantuan prihatin Pahang untuk murid darjah 1 di Sekolah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan hari ini. Turut hadir Exco Kanan Pahang, Datuk Seri Insinyur Muhammad Sofi Abdul Razak dan Pengarah Pendidikan Pahang Muhammad Rosli Abdul Rahman. Datuk Seri Wan Rosdi berkata bantuan prihatin Pahang mempunyai 4 kluster iaitu kluster pelajar dan anak muda, kluster golongan B40, kluster masyarakat umum dan kluster pemberian aspirasi. Skuad Hijrah Prihatin meneruskan tradisi agihan bubur lambuk kepada orang ramai sebagaimana kelaziman sebelum ini tiap kali menyambut Ramadan. Dan program tanggungjawab sosial korporat CSR TV Al-Hijrah yang masuk tahun ke-7 itu hari ini mengedarkan 700 bubur lambuk di Hospital Besar Kuala Lumpur. Agihan bubur lambuk itu diketuai Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat Saifulizan Siddiq bersama Ustaz Nabil Ahmad. Ketibaan skuad Hijrah Prihatin disambut Timbalan Pengarah Hospital Kuala Lumpur, Dr. Fairuz Azlim Muslim. Bila kita sebut bubur lambuk, semua orang tahu. Maksudnya dia sangat rapat bila kita kait dengan bulan Ramadan. Jadi kita di samping untuk mengangkat tradisi bubur lambuk tu, kita menggunakan kelebihan ini ataupun peluang ini untuk menyantuni masyarakat-masyarakat atau penonton-penonton kita secara langsung dan secara terus. HKL dipilih sebagai lokasi pertama edaran bubur lambuk tahun ini bagi menghargai pengorbanan petugas kesihatan yang berkhidmat tidak mengira waktu demi memastikan kelangsungan perkhidmatan kesihatan. Saya pertama-tamanya ingin mengucapkan syabaslah dan juga terima kasih kepada Al-Hijrah. Program ini adalah satu inisiatif yang amat bermanfaat
dan juga amat baguslah untuk masyarakat terutamanya di sekitar Kuala Lumpur ni lah. Esok, skuad Hijrah Prihatin akan ke Terminal Bersepadu Selatan untuk misi yang sama. Selain Lembah Kelang, edaran juga akan tertumpu di Sungai Petani Kedah yang dijadualkan pada 5 hingga 7 April. Kubah runtuh, 12 jemaah cedera. Rumah dibakar pendatang haram Yahudi. Itu dugaan Ramadan yang dihadapi keluarga Ahmad Mahir Awashreh yang tinggal di Kampung Sinjil, Ramallah. Menurut Ahmad Mahir, kejadian berlaku ketika dia bersama isteri dan 4 anaknya sedang bersahur. Mereka bergegas ke dapur setelah terdengar bunyi bising dan mendapati bahagian dapur rumahnya sedang terbakar. Menurut Ahmad Mahir, dia percaya suspek membaling sesuatu ke arah tingkap dapurnya dengan niat melakukan khianat. Beliau berkata kehidupan di Ramallah amat sukar dengan kawalan ketat rejim Zionis dan gangguan daripada pendatang Yahudi. Hatta untuk keluar masuk perkampungan pun, rakyat Palestin terpaksa meminta izin tentera Zionis. Malah kediaman mereka juga sering digeledah tentera Zionis tanpa sebab munasabah. Sekurang-kurangnya 12 orang cedera apabila sebahagian kubah masjid di daerah Ujung Tanah, Makassar, Indonesia runtuh. Dan insiden berlaku ketika ratusan jemaah termasuk kanak-kanak berkumpul untuk menunaikan solat tarawih. Suasana panik tercetus sejurus runtuhan kubah berkenaan. Orang ramai dilihat cuba menyelamatkan mangsa yang cedera. Datuk Bandar Makassar, Danny Pomanto, berkata mangsa yang cedera segera dibawa ke Hospital Tentera, Pusat Kesihatan Masyarakat Patinggal Loang dan Hospital Akademis Jauri. Beliau juga mengarahkan penutupan sementara masjid berkenaan. Pihak berkuasa tempatan juga diarah memberi bantuan kepada mangsa yang terjejas akibat runtuhan itu. Dalam pada itu, Ketua Polis Pelabuhan Makassar, Yudi Frian berkata, siasatan sedang dijalankan dengan kerjasama Jabatan Kerja Awam Bandar untuk mengenal pasti punca kejadian. Afghanistan terus bergolak. Terbaru 6 orang awam terkorban dalam serangan bom bunuh diri di Kabul. Jurucakap Kementerian Luar Afghanistan Abdul Nafi Takor dalam satu kenyataan di Twitter berkata penyerang pada awalnya mensasarkan pasukan keselamatan Afghanistan. Bagaimanapun, bom yang dibawa meletup di kawasan yang penuh orang awam. Selain mengorbankan 6 nyawa setakat ini, serangan bunuh diri itu turut mencederakan beberapa orang awam yang lain termasuk seorang kanak-kanak. Kesemua mangsa dibawa ke sebuah hospital yang dikendalikan sebuah badan bukan kerajaan Itali. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab setakat ini. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi tidak membenarkan jemaah umrah untuk mengulang ibadah itu pada bulan Ramadan dan dibenarkan untuk mengerjakannya hanya sekali sahaja. Dan langkah itu bagi memberi peluang kepada jemaah lain untuk menunaikan umrah pada bulan Ramadan. Memetik laporan media Saudi Gazette, kementerian itu juga menegaskan keperluan untuk kesemua jemaah mendapatkan permit daripada aplikasi Nusuk bagi menunaikan umrah dan jemaah perlu hadir pada masa yang ditetapkan. Menurut kementerian terbabit, tiada ciri khas untuk meminda tarikh umrah. Bagaimanapun, jemaah boleh membatalkan janji temu melalui aplikasi Nusuk sebelum mengeluarkan permit waktu yang baru. Aplikasi Nusuk juga akan dikemas kini secara berkala dan sekiranya jemaah tidak mendapat tarikh tempahan, mereka boleh mencari tarikh lain pada masa akan datang. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.